1.5 Hubung kait antara kemahiran keboleh kerjaan pekerja dengan kejayaan perniagaan. Mari kita lihat contoh-contoh gambar keboleh kerjaan pekerja dalam beberapa organisasi. Jelaskan definisi keboleh kerjaan. Jadi apa itu keboleh kerjaan? Merupakan kemahiran atau kebolehan yang dimiliki oleh seseorang individu. Keboleh kerjaan diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan. Keboleh kerjaan dapat menyumbangkan ke arah pencapaian objektif sesebuah organisasi, dan keboleh kerjaan individu sebenarnya dapat menarik majikan untuk menawarkan pekerjaan. Apakah jenis-jenis kemahiran keboleh kerjaan? Terdapat 7 jenis kemahiran keboleh kerjaan. Yang pertama, kemahiran berkomunikasi. Kedua, kemahiran inisiatif dan keusahawanan. Ketiga, kemahiran perancangan dan pengurusan diri. Seterusnya, kemahiran penggunaan teknologi terkini. Kemahiran keupayaan pembelajaran. Kemahiran penyelesaian masalah. Dan yang ketujuh, kemahiran kerja berpasukan. Kita teruskan bahagian yang seterusnya. Terangkan keperluan-keperluan kemahiran keboleh kerjaan. Secara keseluruhan, kita ada 5 keperluan kemahiran keboleh kerjaan. Yang pertama, keperluan kelayakan yang sesuai. Jadi biasanya majikan akan memilih calon yang mempunyai kelayakan akademik ataupun kelayakan profesional mengikut bidang. Berbagai ujian dan temuduga akan dijalankan untuk menilai personaliti dan kebolehan calon atau pekerja. Contohnya, juruterbang perlu ada kelayakan profesional dalam bidang penerbangan. Keperluan yang kedua, iaitu keperluan berpengalaman. Biasanya, majikan akan mengutamakan calon berpengalaman menjadi salah satu pilihan majikan. Calon dapat melakukan tugas dengan lebih berkesan atau lebih efisien. Dengan itu, organisasi dapat menjimatkan kos dan masa latihan pekerja. Contohnya, majikan mengutamakan mekanik kereta yang berpengalaman untuk bekerja dalam organisasi tertentu. Keperluan yang ketiga, keperluan berpengetahuan tentang produk dan perkhidmatan. Majikan lebih suka memilih calon yang mempunyai pengetahuan tentang produk dan perkhidmatan. Dengan itu, dia dapat melicinkan proses pemasaran produk dan pemasaran. Contohnya, penjual peralatan elektrik dan elektronik yang berpengetahuan tentang barang-barang elektrik dan elektronik. Keperluan yang keempat, berpengalaman dalam bidang industri tertentu. Calon berpengalaman dalam industri tertentu sudah tentu menjadi salah satu pilihan majikan. Calon dapat melakukan kerja dengan lebih cekap dan dapat menjimatkan kos dan masa latihan pekerja. Contohnya, majikan mengutamakan calon pernah berkhidmat dalam industri perhotelan. Seterusnya, keperluan yang kelima, keberkesanan mencapai sasaran individu atau pasukan.
Majikan memilih calon mempunyai komitmen yang tinggi terhadap sesuatu pekerjaan, berusaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan cekap dan berkesan. Bahagian ini penting. Baik, kita teruskan bahagian yang seterusnya, 1.6, mencipta satu struktur organisasi perniagaan. Huraikan jenis-jenis struktur organisasi bagi memenuhi keperluan perniagaan. Secara keseluruhan, kita ada 5 jenis struktur organisasi. Baik, kita lihat jenis yang pertama, struktur organisasi berdasarkan fungsi. Kata kunci yang penting di sini ialah fungsi. Okey, kita mula dengan pengurus besar, kemudian diikuti di bawah pengurus besar, pengurus pemasaran, pengurus pengeluaran, pengurus pembelian, pengurus pentadbiran, ini contoh-contoh, pengurus sumber manusia, mungkin juga ada pengurus kewangan, ataupun ada juga pengurus R&D, Research and Development. Jadi ini merupakan struktur organisasi berdasarkan fungsi. Baik, kita lihat secara penjelasan ini digunakan secara meluas kebanyakan organisasi. Jadi boleh dikatakan sangat popular. Organisasi mudah dibentuk dan mengikut fungsi asas dan merupakan tambahan sumber manusia berdasarkan kemahiran. Kita lihat struktur organisasi berdasarkan produk. Bermula dengan pengurus besar, kemudian di bawah pengurus besar, katakan ada pengurus bagian produk ubat gigi. Kemudian pengurus produk sabun mandi. Pengurus bahagian shampoo. Kemudian ada pengurus bahagian shampoo badan. Mungkin juga ada pengurus bahagian sabun muka. Jadi ini adalah contoh struktur organisasi berdasarkan produk. Kita lihat penjelasan. Pengkelompokan pekerja ataupun dikumpulkan pekerja mengikut produk untuk membuat kerja yang sama. Sesuai untuk organisasi yang besar dan mengeluarkan berbagai produk. Dan biasanya organisasi ini akan membahagikan jabatan mengikut produk yang berlainan. Setiap jabatan memberi fokus kepada pelanggan dan pasaran produk. Baik, kita lihat struktur organisasi yang ketiga, iaitu berdasarkan geografi atau wilayah. Kata kunci dia ialah geografi atau wilayah. Bermula dengan pengurus besar. Di bawah pengurus besar, mungkin pengurus di bahagian pantai barat, mengikut kawasan atau geografi, pengurus di bahagian pantai utara, pengurus pantai timur, ataupun pengurus di pantai selatan. Ini adalah contoh struktur organisasi berdasarkan geografi atau wilayah. Penjelasan pengkelompokan aktiviti berdasarkan lokasi atau wilayah. Sesuai untuk organisasi yang besar dan mempunyai pekerja yang ramai dan biasanya menjalankan perniagaan di lokasi yang berlainan. Ini sebenarnya struktur organisasi yang memudahkan penyelarasan jabatan dan bahagian fungsian berbagai wilayah. Seterusnya, struktur organisasi berdasarkan pelanggan. Kata kunci di sini ialah pelanggan.
Oke, kita mulakan dengan pengurus besar. Oke, di bawah pengurus besar mungkin ada bahagian pelanggan A ya, ataupun pelanggan lelaki. Oke, katakan pelanggan A ialah pelanggan lelaki. Kemudian pelanggan B, dia punya fokus untuk pelanggan wanita. Oke, pelanggan C kanak-kanak. Oke, seterusnya pelanggan D untuk warga tua. Jadi ini adalah contoh struktur organisasi berdasarkan pelanggan. Oke, penjelasan di sini pengkelompokan aktiviti berdasarkan keperluan dan kehendak pelanggan yang berbeza. Organisasi sesuai mempunyai banyak ataupun berbagai pelanggan. Pasaran mengikut jenis-jenis pelanggan, seperti pelanggan lelaki dewasa, perempuan dewasa, kanak-kanak, dan sebagainya. Jabatan atau unit perlu tahu jenis produk sesuai mengikut pelanggan. Kita teruskan bahagian struktur organisasi yang seterusnya, yaitu berdasarkan matriks. Ini adalah struktur organisasi yang terakhir. Kita mula dengan pengurus besar. Kemudian diikuti pengarah projek, pengarah operasi, mungkin ada pengarah pemasaran, pengarah sumber manusia. Kenapa dikatakan matriks? Kita lihat, dia saling berhubung, kait antara satu sama lain. Contohnya di bawah pengarah projek ada pegawai A. Jadi pegawai A ini sebenarnya boleh juga berhubung dengan pengarah operasi atau mungkin pengarah pemasaran. Kemudian di bawah pegawai projek A pula ada pegawai projek B pula. Dan juga saling berhubung dengan pengarah lain. Dan mungkin ada pegawai projek C di bawah pegawai projek B. Ini cuma sebagai contoh. Kita lihat penjelasan. Dikenali sistem berbagai arahan. Dua penjabatan diwujudkan secara serentak. Kalau kita lihat sini, ada beberapa penjabatan. Penjabatan mengikut fungsi dan projek. Contohnya, biasanya struktur organisasi ini yang terlibat ialah di kawasan pembinaan ataupun kejuruteraan. Baik, kita teruskan bahagian 1.7 sistem penggajian bagi sesebuah organisasi. Kata dasar di sini ialah gaji. Kita lihat contoh RM2.500 pun tak cukup. Mungkin dia merujuk gaji. Kemudian ada jawatan kosong, gaji di antara sekian dan sekian. Jelaskan konsep gaji dan penggajian. Apa itu gaji? Merupakan bentuk bayaran oleh majikan kepada pekerja yang telah menyumbangkan tenaga dalam organisasi. Kita lihat kata kunci sana ialah bentuk bayaran, pekerja dan menyumbangkan tenaga. Kemudian apa pula itu? Penggajian. Termasuklah semua urusan tentang gaji pekerja. Itu maksud penggajian. Kemudian kita lihat tujuan penggajian. Kita ada 3 tujuan. Yang pertama, menarik pekerja baharu dari organisasi luar, mengekalkan pekerja yang sedia ada yang berpotensi dalam organisasi, dan tujuan penggajian yang ketiga ialah bagi memotivasikan pekerja untuk terus bekerja dengan penuh dedikasi.
Terangkan jenis-jenis gaji. Terdapat 3 jenis gaji. Jenis yang pertama, gaji. Merupakan pekerja terima bayaran kadar tetap berdasarkan kelayakan dan perjanjian pekerjaan. Jenis yang kedua, upah. Apa itu upah? Pekerja terima bayaran tidak tetap. Dibayar berdasarkan jam bekerja ataupun hari bekerja. Terima bayaran selepas sesuatu kerja diselesaikan. Kemudian jenis yang ketiga iaitu allowance. Merupakan bayaran tambahan kepada pekerja berdasarkan jawatan yang dipegang. Bahagian ini dianggap penting. Terangkan jenis-jenis faedah. Kita akan lihat beberapa jenis faedah yang diberikan kepada pekerja. Yang pertama, bonus tunai. Merupakan bayaran berdasarkan prestasi tahunan pada akhir tahun. Kedua, komisen. Apa itu komisen? Bayaran diberikan kepada pekerja terlibat dalam aktiviti jualan. Seterusnya, caruman KWSP, iaitu merupakan bayaran oleh pekerja dan majikan kepada Ordinan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja ataupun KWSP, dan merupakan satu simpanan untuk masa bersara. Seterusnya, jenis yang keempat, faedah kemudahan cuti. Merupakan percutian diberikan kepada pekerja mengikut tahun perkhidmatan. Seterusnya, caruman per keso. Semua majikan wajib memberi atau membuat bayaran caruman kepada per keso untuk perlindungan kepada pekerja dan boleh dianggap sebagai insurans pekerja. Kemudian faedah yang seterusnya, kemudahan perubatan. Majikan membiayai kos perubatan secara percuma. Faedah pinjaman kewangan. Faedah disediakan oleh perniagaan mengikut syarat-syarat ditetapkan untuk pekerja yang tertentu. Kemudian faedah kemudahan pengangkutan. Seperti menyediakan bas ataupun kereta untuk menghantar pekerja pergi dan balik bekerja. Faedah kemudahan penginapan. Majikan menyediakan tempat tinggal berdasarkan jawatan dan keperluan. Seterusnya, faedah kemudahan kebajikan dan keselamatan. Merupakan bantuan kepada pekerja atau keluarga yang ditimpa kemalangan ataupun bencana. Bahagian ini dianggap penting. Terangkan faktor-faktor yang menentukan sistem penggajian. Kita lihat ada beberapa faktor. Faktor yang pertama, kemampuan organisasi. Penjelasan. Organisasi yang mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh, biasanya mampu untuk membayar ataupun memberi ganjaran yang lebih. Kemudian, faktor yang kedua, bentuk dan jenis tugas. Jika pekerja menerima tugas berat, rumit, berkemahiran tinggi, ataupun mempunyai tanggungjawab yang besar, biasanya akan diberi ganjaran yang lebih tinggi lah. Faktor yang ketiga, undang-undang dan peraturan kerajaan. Kerajaan menetapkan gaji minimum kepada pekerja. Untuk melindungi hak pekerja. Dengan itu, pekerja akan terbela. Seterusnya, ganjaran dari pesaing. Majikan perlu memberi ganjaran yang lebih kurang sama atau setara ataupun mungkin lebih tinggi
berbanding dengan pesaing. Okey? Tujuan dia bagi mengelakkan pekerja berpindah ke organisasi lain. Seterusnya, faktor yang kelima, permintaan dan penawaran buruh. Okey, merupakan faktor yang agak penting iaitu permintaan dan penawaran buruh boleh menentukan kadar upah di pasaran dan biasanya permintaan pekerja yang tinggi akan menjadikan ganjaran ataupun upah turut meningkat. Dan seterusnya faktor yang terakhir iaitu faktor lokasi. Kos sara hidup yang tinggi di sesetengah tempat ataupun kedudukan kawasan atau geografi. Contoh gambar menunjukkan harga petrol naik, akan menyebabkan harga barang naik dan sebagainya. Risiko lokasi, juga mempengaruhi ganjaran pekerja. Bahagian ini dianggap penting